Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallah la ilaha illa anta innaka antal hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat 194 Adapun jika orang mukmin itu bila orang yang tak dapat peluang untuk belajar dan dia tak tahu selok belok tentang keperluan solat Jumaat, dia tak tahu macam mana. Contohnya Jumaat itu kalau niat menjadi imam wajib berkata makmuman, itu wajib. Dia tak tahu ya? Dan perkara-perkara yang berkaitan banyak yang dia tak tahu. Itu orang ummi namanya. Kemudian dia tidak pula mau belajar, tidak taksir pada belajar. Misalnya tidak ada guru yang boleh mengajar dia, tidak ada guru di kampung untuk mengajar orang masyarakat, sehingga sebahagiannya umat ataupun penduduknya taksir ataupun tak tahu selok belok tentang sembahyang itu. Itu kadang-kadang ada macam tu. Atau ada tapi dia tak mau belajar. Dia ada tempat-tempat mengajar belajar, macam di surau ada belajar, tapi orang tu ya bodoh sombong. Semua tahu tu, itu tadi satu-satu mandi junub pun lupa dia. Ini dalam masyarakat ni ya, selamilah dalam masyarakat tu ramai baca Yasin pun kagak-kagak, baca Quran panjang pendek, makhraj tak betul, tajwid tak betul, baca juga ya. Datang dulu makan dulu kenyang juga. Tapi si mati tak apa. Kalau yang datang tu hanya nak makan je. Betul. Itu orang ummi, tak mau belajar. Ya. Ataupun dia terlalu kurang kecerdasannya. Yang ini belok fikiran, bulu-bulu halang atau orang ya. Macam mana tu? Maka Jumaatnya menjadi sah dengan bumi macam itu, kerana dia tidak kasih, kerana dia dalam keadaan dia tak tahu lemah lembab macam tu, dia masih belajar, tidak taksir belajar. Maksudnya tidak mau tidak meninggalkan tempat belajar, dia belajar juga ya, tetapi dia ada perkara-perkara yang lemah. Maka bila berlaku orang macam ni, orang macam ni boleh diambil kira ya, untuk menjadi orang yang boleh cukup per 40 orang. Ini kan ya, kalau dia mahu belajar, maksudnya dalam keadaan dia lemah, tak tahu selok belok hukum hakam tentang sembahyang Jumaat ni ya, dia mahu juga belajar mendengar, belajar ilmu ya, maka ibadah orang itu diterima. Tengok ya. Sebab kelebihan orang belajar ini kan, kalau dia mati syahid akhirat. Ya, katalah salah seorang kita nanti balik belajar, niat belajar, dulu memang belajar terus jadi ahli belajar kita di surau, keluar di jalan accident meninggal. Orang itu mati syahid akhirat.
tuan. Dimandikan, disembahyangkan, dikafarkan, ditanamkan. Tetapi di hari akhirat terus Allah terima masuk surga. Itu namanya syahid akhirat. Tidak ditanya, tidak disiksa, tidak diampun. Hanya untuk bergila. Ini kelebihan orang yang sedang belajar. Belajar ini bukan budak muda. Budak-budak ni tuan sampai ke tua. Itulah betul. Jadi orang yang macam ni boleh dimasukkan dalam kumpulan orang 40 orang Jumaat tadi. Sebab dia tidak leka, tidak cuai daripada belajar. Dia tetap bukan belajar. Pergi ke surau, pergi ke masjid, niat belajar. Ini bukan. Ya, betul-betul dan bantuan hukum. Ya, bukan perlu nak pandai belajar, mesti nak pandai. Tidak. Ya, dia pokoknya mau pergi belajar tak cukup. Belajar sungguh-sungguh. Ya, inilah kelebihan. Ya. Sebagaimana yang dijazamkan sedang diterangkan yang telah dipersetujukan oleh Syekh kami, ya, di dalam syarah, dalam dua syarahnya, yakni syarah Al-Umbah dan syarah Al-Irsyad, dua kitab oleh Ibnu Hajar. Ya, jazam oleh Syekh kami Ibnu Hajar mengatakan dalam syarah kitab, satu kitabnya syarah Al-Umbah dan syarah Al-Irsyad. Kita pun tak nampak tuan macam mana nak sampai ke tahap itu, apa, macam mana, tebal mana, berapa harga kita. Pergi ke Bengkulu dan cari kedai kitab, cari syarah Al-Umbah. Ya, cari. Tapi bahasa Arab kan tak ada bahasa Melayu. Sekarang tak tahulah ya. Syarah Al-Irsyad dan sebagainya itu semua ada di dalam itu perkara-perkara seperti mengikuti apa yang dijazamkan di dalam kitab syarah Ar-Rawd oleh syekhnya. Ya, sama juga. Kemudian katanya dalam syarah Al-Minhaj, walaupun kitab itu patah. Ya, gimana tu nak sampai ke sana? Macam mana kita nak sampai ke kitab-kitab dia? Agak-agak umur dah 60 tahun dah. Ya, ya. La farqu minha baina an yaqtasira al-ummi fi at-ta'allum wa la yaqsir. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyun. Itu dalam bahasa Arab. Tak ada baris itu tuan. Berikan bariskan. Kita tak bunyi nanti. Ya. Arab ni kalau tak ada baris, tak tahu membariskan, memang tak berbunyi. Bunyi kan katak pun tahu. Ya, tengok ni dia. Dia baca la farqu minha. La farqu huna baina ayyam tasira. Kenapa bayar akan tasira? Itu nun, alif nun itu mana? Menasabkan. Al-ummi fi ta'allum. Ada tempat belajar wa alla yaghsir. Wal farqu bainahuma ghairu qawiyyun. Maknanya tidak ada perbezaan di sini antara ummi itu yang taksir dalam belajar dan tidak taksir dalam belajar. Jadi perbezaan antara tidak taksir pada belajar itu, taksir pada belajar itu tidak kuat. Maksudnya itulah kepentingan belajar tadi tuan, ya, boleh menampung kelemahan kekurangan diri seseorang dalam menyertai amalan Islam yang kita ni bukan semua dapat kita menguasai ilmu-ilmu tersebut. Tetapi yang penting sentiasa kena menghadirkan diri mencari ilmu di mana-mana itu. Ini kan ya, sebab tu kalau zaman dulu orang tua mengaji dengan orang kampung tempat kiai datang kumpul mengaji sedulur sekali buat kitab tu lah dulu. Ya, sekarang tak ada dah. Kitab ni kita kopi.
Dah kumpul dia kopi betul-betul. Kopi minta maaf, tanya. Ya, dia mengaji, tanya. Kedai kopi pagi-pagi gulung kain sampai atas. Orang Melayu dulu juga masak benang. Dan orang-orang tu ramai juga. Betul. Tapi ngaji tu kan ada sampai sekarang ada, saya tahu. Saya 32 tahun dulu kurang pun dah tahu. Mana yang tak pergi ngaji dia berapa 16 dah pakai sudah tahu. Betul. Apa gunanya hidup kalau dah macam tu? Ngaji tak ada, apa tak ada. Cukup minggu, dia tutup. Ada kamu suka saya tengok beli tutup. Dah tua. Dulu kedai depan beli anak ikan. Muslim juga. Timur dia kat sana. Ada bukan? Macam mana? Macam mana hidayah nak turun? Betul ya. Apabila bilangan 40 itu menjadi kurang di dalam rakaat pertama sembahyang Jumaat ada dia. Tengah sembahyang rakaat pertama kurang, tak ada orang. Kenapa? Pergi tandas. Maka sembahyang Jumaat mereka itu menjadi batal. Allah. Dalam rakaat pertama. Katalah sini sembahyang Jumaat. Bila Umar jadi imam Abang Bilal sembahyang Jumaat, Allahu Akbar. Yang seorang banyak terkucil pun dia tak ada. Tak habis sampai orang dah baca Fatihah tu, dia pun boleh naik dah masuk rakaat kedua. Katalah tadi maka sembahyang di sini tak sah. Kalau 40 tuan, itu kalau lebih tak salah. Ya, yang lebih nanti cara individu masing-masing lah nak masuk ke dalam sembahyang yang kita dah tertinggal satu rakaat tadi. Dulu dah kita sebutkan kan. Baik, waimah lelaki atau perempuan sama. Terus perempuan di Malaysia ni dia tak mau minta sembahyang Jumaat. Di Mekah dia memang perempuan. Ya, di Malaysia tak nak minta sebab sembahyang. Tapi kalau bab lain sibuk minta perempuan. Di Malaysia belum ada. Kerajuan daripada kumpulan wanita untuk sembahyang Jumaat di masjid taklah disediakan. Barulah semua minta buat tempat. Kumpul semua wanita yang minta di sembahyang. Kenapa? Tak minta? Jawab. Tidak. Janda. Orang minta duit dia belajar. Mau pula kumpul. Pasal duit kumpul. Sembahyang Jumaat tidak. Muka tak malu. Dia bertua, dia muda, dia bertua. Minta dia gigi. Orang dah tak pergi biar dah. Orang dah pergi muka. Ya Allah Akbar. Malu kan Tuhan. Tahu malu tak? Orang minta tu kalau boleh jangan minta Tuhan. Malu. Maruah jatuh. Kita ini. Allah Akbar. Ada juga kita tak. Siapa kata duit kita? Cuba kita curi. Kalau kita tangkap. Betul tak? Dah muka tak tahu malu. Orang minta ni kalau dia jangan kan. Dia minta. Bukannya miskin pun. Dia tak dapat ke dana. Jangan amalkan minta-mintakan memberi. Tangan yang memberi lebih baik dari tangan yang minta. Pandai pun mengaji. Tapi itulah begitu. Itu tak malu. Pun ada, kaki ada, minta lagi. Orang Melayu pun minta. Rezeki kita dia tak minta. Malu kan? Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang memberi. Kenapa minta?
Tak makan dia selalu ni. Tak makan. Jangan amalkan itu. Jangan makan. Betul nanti dia besok minta je kecil. Pemalas. Ya. Lalu kita kena jaga maruah diri kita. Oh, dia dah cari sini. Minta dengan Allah. Malu juga. Al-haya minal iman. Malu sudah dari iman bukan. Bila tak malu tak ada iman terus. Senang je Allah nak nyisir iman kita. Bukan malu. Ya, kita malu. Minta-minta aja. Dia berbeza. Dia mencari sendiri habis. Dan dibuat hati kita beribadah dengan gaya yang kita beri yang kita beri Allah. Inilah kemampuan kepada Allah. Belum tentu dia yang pakai kubah, yang pakai serban, yang pakai itu diterima ibadahnya daripada orang yang merangkak datang ke surau tangan. Datang ke surau merangkak banyak Ikir nampak. Itu yang bakal diterima oleh Allah. Kita datang ke rokok dari kembang ibu betul-betul pakai driver lagi datang semua. Ya, kita ingat. Benda kita ingat. Baik ya. Ni nah. Baik, balik. Terus ingat itu. Ya. Maka supaya iman mereka itu menjadi batal atau kalau bilangan 40 itu menjadi kurang dari 40 di dalam masa khutbah, maka tidak dikirakan rukun khutbah yang dilakukan dalam hal bilangan mereka itu, kerana mereka itu tidak mendengarnya, yakni kerana mereka yang kurang itu tidak mendengarnya. Yang kurang dari itu tak mendengar, yang kedua kita tak mendengar khutbah, maka tak sempurna supaya itu terdengar ingat kata dia. Tapi mereka jadi ramai bilangan dia, kerana mereka tidak mendengar bilangannya. Dalam hal mendengar itu wajib. Walhal mendengar khutbah itu wajibun, wajib. Jangan orang nantilah supaya masuk. Ada orang muda ni sampai dia ibadah. Ya, mendengar itu hukumnya wajib berdasarkan kepada ayat Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu. Di dalam surah Al-Imran 1 kali, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu, dan bila dibaca Quran itu maka hendaklah kamu mendengarnya dan perhatikanlah baik-baik. Dan pasang keset, ngaji Quran. Kita duduk borak kat dalam-dalam. Padahal ngaji di sini dah dengar Quran. Walaupun pasang keset, kalau tidak, jangan pasang keset. Ini ayatnya. Bila Quran baca dengar. Kalau boleh ikut, salam-salam ibu. Jangan cerita-cerita berhadapan. Berdosa kita. Besok Nabi kata siapa tak mau dengar macam bagi lakukan, besok di sana akan pekak. Bila pekak kan dipanggil oleh Nabi Muhammad, "Woi, kawan kamu siapa mai sini?" Tak dengar. Allah pekakkan kerana dulu di dunia macam tu. Itu ingat itu. Lebih baik jangan pasang keset. Sebab orang tak nak dengar. Dengar. Dan tadi ayat keset tadi surah Al-Baqarah baca. Itu. Dan kita nak jadi salah ni dengan bukannya kosong kecil, tak sedap. Ya ni. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu. Istami' maknanya dengar. Wa ansitu diam. Jangan berburak-burak. Ya. Itu ayat Quran tu. Dan maksud Al-Quran di situ ialah khutbah. Itu dia. Ahli tafsir ada menyatakan
Idza quri'al Quran, maksud dari Quran dalam itu bukan Quran saja, yaitu khutbah pun sama juga macam Al-Quran. Sebab dalam khutbah itu ialah cerita daripada Al-Quran, dan wajib pula dalam khutbah membaca sepotong ayat Quran. Itu wajib, tidak tak sah khutbahnya. Dan waktu baca khutbah itu hendaklah ayat biar betul. Kalau tak betul, tak sah khutbahnya, tak sah Jumaatnya. Tanggunglah imamnya yang baca. Oh, imamnya pula kena. Lepas tu pastikan ayat Quran itu jangan sampai salah. Namanya baca Al-Quran itu sebut balik-baliklah, baca melalui tajwid, itu namanya Quran juga. Kalau penceramah baca macam itu bukan baca Quran juga, baca ayat itu, cerita itu. Tapi kalau dia baca Quran, mesti ikut pakai tajwid. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau niat baca tasbih saja, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana amal. Kan? Bismillahirrahmanirrahim. Betul tak? Itu bukan baca Quran, itu baca tasbih. Ingat nanti bismillah. Rabu juga Bismillahirrahmanirrahim. Panjang bunyinya itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Katalah ayat itu dibaca dalam khutbah. Mesti qalqalah khalaq. Iqra bismi rabbikal khalaq, khalaqal alam. Bisa itu. Ini orang baca khutbah dan sebut saja ayat Quran yang menjadi satu syarat sah Jumaat, mesti baca melalui paketan tajwid. Faman lam yujawwidil Quran fahuwa asyun. Siapa baca Quran tak pakai tajwid, hukumnya berdosa. Konon nak dapat pahala baca Al-Quran, tapi dapat dosa. Tengok kan? Rubba qari'in wa Quran yal'anu. Ramai orang baca Quran, Quran itu melaknat kau bani. Apa tu? Nabi kata, bukan dapat pahala. Pasal kisah bukan dapat pahala, tambah berdosa. Rubba qari'in, ramai orang baca Quran. Wal Quran yal'anu, Quran melaknat dia bani. Di mana? Ya, tapi kita sama-sama kena ingat satu. Ya, pastikan baca Yasin orang yang nak meninggal dunia. Hadiah Fatihah kepada siapa? Ya, Tuan Imam Bandung, Tuan Imam meninggal. Siapa dia? Imam kampung dia. Imam ni mati. Yang baca bukan imam lah, belakang-belakang. Imam tu imam mati. Ya Yasin wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Ada yang baca wal Quran al-Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Dapat apa tu imam kampung? Agak-agak imam dah mati. Yang baca makmum. Semua baik alhamdulillah. Ada seekor tu tak baik, Allah. Macam ini juga nak bagi hadiah lain. Boleh terima? Yang menerima tanda nak tanda terima lah daripada kawan kau kata. Sebab tu baca yang betul tuan. Takut kita besok macam tu kan? Bukan orang kita pun besok waktu kita dah mati, orang bacakan Yasin sampai tak sampai? InsyaAllah sampai. Betul tak? Ada ganjaran ini sampaikan. Tapi ganjaran musuh pun jadi macam lepas kalau Allah minkum baik makan yang terus makan. Itu dia. Bagi kita kembali kita tu saja. Sebab kita belajar ni di samping untuk diri kita, kita berikan hadiah juga kepada sahabat-sahabat kita, kawan-kawan kita yang telah kembali ke rahmatullah. Ingat yang itu kan. Ya, kita belajar semua-semua ni di samping untuk diri kita sendiri, untuk juga kita hadiahkan kepada sahabat-sahabat kita, kaum kerabat kita, muslim-muslimat yang baik-baik kita hadiahkan. Al-Fatihah. Betul. Ingat tu.
Mula-mula untuk diri kita, baca untuk kita. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Itu diri kita. Ar-Rahmanir Rahim. Satu baca malam-malam seorang-seorang kan, untuk diri kita sendiri. Oh, kalau aku mati tak tadi baca dan baca baik-baik. Nanti pula kawan baca Al-Fatihah. Alhamdulillah yang berlaku sampai mudah-mudahan Allah terima. Itu. Tapi nak Allah terima tu kena dia baca dengan betul. Kena hadis yang sebut tadi tu kan. Ya, perlu kita ingat semua. Baik sama saya. Baik. Kemudian dan masuk Quran itu ialah khutbah sebagaimana yang dikatakan oleh kebanyakan ahli tafsir. Tengok. Dalam surah ayat ni, Iqra'il Quran atau idza quri'al Quran fastami'u Quran itu dalam bahasa dalam tafsir ada yang mengatakan khutbah Jumaat. Sebab tu imam kena jaga jangan sampai baca ayat salah. Kadang-kadang ayat salah dah tuan. Iaitu sakitnya telinga. Ada turun juga panggil imam. Macam mana kau baca ayat tadi salah dah, tinggal satu huruf, gimana dia teruskan? Banyak tu kita tegur. Ya, hotel-hotel tu lantik itu je hotel tu orang. Kalau dah dilantik jawatan macam tu, kena prepare lah masing-masing. Itu cari pendekatan. Jangan terus bodoh-bodoh sombong macam ni. Macam tak ada salah. Tanya dengan orang yang beritahu macam mana cara kita discuss. Kita nak buat bermuzakarah macam mana. Itu betul. Jangan bodoh sombong. Oleh tak orang kembang dulu. Aku imam satu. Banyak macam ni. Lepas tu banyak komplain sana, komplain sini tu. Dari komplain marah dia tu. Kita ni hak masyarakat. Bila masyarakat dia tak ada dia boleh ada fakta, ada terima lah kan. Terima. Betul ke? Saya silap. Itu. Ya. Kena betulkan. Typing betulkan. Kalau tak ada jalan nahu-nahu kena betulkan. Yang pula betulkan. Contoh orang qomat dalam bahasa Arab kan. Qomat bahasa Arab. Dia sambungkan. Hayya 'ala sholatu hayya 'ala falah. Salah kan? Hayya 'ala sholatu salah tu. Dia baca hayya 'ala sholatu. Telinga saya tak boleh ada jalan tak betul. Terasa bila ada salah Allah. Kenapa bahasa hayya 'ala sholatu? Ala tu apa? Kalau tak sekolah Arab memang tak tahu kan. Ala tu huruf jar. Jar tu apa? Huruf yang apabila ada huruf itu, semua perkataan di depan baris di bawah mesti kompon. Kecuali ada 2-3 tempat begitu perkara itu di situ panjang lain. Perkataan yang ada di depannya huruf jar. Huruf jar itu ada 9 tuan. 9. Bila ada huruf itu, ya perkara itu, bentuk itu, ya maka perkataan di depannya mesti baris di bawah. Harful jarin. Min ila an ala fi ruba wa kafalam. Itu huruf kawan. Min ila ala tu. Ala tu huruf jar. Hayya ala sholati. Bukan hayya ala sholatu. Itu bilal mana tak belajar pula. Dia tak tahu kan. Dia tak tahu dia salah. Tapi tak mau mencari pun betul-betul sendirian. Dia tak yang silap bagi saya. Kalau saya bilang boleh tak mau gitu kan. Macam mana? Prepare baik-baik. Itu contoh sebab contoh. Hayya ala sholati, hayya ala falah. Kalau nak berhenti hayya ala sholah. Betul. Hayya ala falah. Itu kan nama nafas. Betul. Tapi kalau nak sambung hayya ala sholati, hayya ala falah. Bukan itu. Okeylah tu dia mana? Huruf jar itu dalam hadis baik bawah. Ya, kawan-kawan huruf jar itu ada 9. Min ila ala fi ruba
Buat ba, wakaf ala bismi. Ba tu huruf jar tu, bismillah tu, ba sin tu satu perkataan ba dengan bismi itu bismi. Bismi, tak ada bisma, tak ada. Bismillah. Kenapa bismillah? Sebab dia huruf ba. Ba tu apa? Huruf jar. Bismillah. Birabbi. Birabbi. Tak ada birabbu, tak ada. Birabba, tak ada. Mesti birabbi. Contoh, tu kena belajar bahasa Arab lah. Saya tak tahu. Oh, itu kan. Itu macam mana? Betul-betul tak tahu, kena tanya lah. Betul tak aku punya bacaan? Wah. Oh, ni cerita soal. Barulah orang dengar orang bagus. Yang dengar ni macam-macam ni. Oh, masjid lagi luar. Macam-macam apa? Apa bila baca? Itu kata orang datang numpang sembahyang. Bila apa macam tu? Sudah nampak. Orang simpan sampai bila-bila. Mana sembahyang? Masjid bagi kelas yang suka berapa? Bila lagi tak sebut, betul tak betul tak sebut betul. Ya. Itu yang nampak kecil saja, tapi bila ada orang tahu, orang dah set minta belajar bila mana bila. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Betul. Nak belajar tak ada. Betul kan? Itu yang ada. Awak itu yang tahu kan? Itu. Tak apalah dah ada. Tapi kalau saya ada, dia panggil saya jadi imam. Nah. Allah. Kita cukup sampai ketawa tengok dia seronok. Memang itu lagi dalam kareh. Kalau dia menyambui saling dalam kareh aku. Itu sahabat-sahabat pengalaman-pengalaman. Mau minat kan? Dia berlintang kareh. Ya Allah, kareh-kareh itulah kareh tak boleh yang berbadan. Kareh-kareh itu kuih kan? Kuih kareh-kareh itu dah kerak, belum dah lemut. Ambil kita tahu. Ini tu kan. Tapi dah tak ada. Kalau dah tak ada, dah lain cerita. Dah tak ada tu lain cerita. Dah tak ada. Kenapa sampai tak ada? Di kampung kita tak ada sampai ada tak orang dia pun tak ada yang menyelesai. Berdosa satu kampung. Tengok kan? Itu namanya fardu kifayah tak lepas. Berdosa satu kampung. Kamu itu kan? Tak ada satu orang yang betul nak membetulkan ilmu tajwid di masjid atau di mana tempat kamu. Macam itulah salah berterusan. Bermakna orang kampung tak ada yang mahir dalam tajwid. Berdosa satu kampung. Macam itu ilmu tajwid. Walau paman lam jamil Quran wa huwa asmun. Siapa baca Quran tak pandai tajwid, tak betulkan, salah tak ada betulkan, Simon berdosa. Senang dia nak dapat dosa baru. Lepas tu bila ada orang berlebihan macam tu, kita jaga dia, bagi minta dia bagi bantuan kita bantu. Ya, ini tidak. Bila ada orang lebih sikit pandai, sepak. Kalau lebih sikit, raja. Ya tak. Ya, betul kan? Ini saya nak contoh dia ya. Kesana saya perginya. Sebab tu dalam khutbah tadi, baca Quran jangan sampai ada yang salah sebutannya, pastikan tajwidnya, sebab Quran menjadi rukun syarat sah khutbah untuk Jumat. Bila khutbah dia tak sah, maka sembahyangnya pun tak sah. Siapa punya tanggung? Imam yang tanggungkan. Lantaklah imam, mampu imam. Kiamat besok, weh imam, kenapa aku di sini? Uang kamu setiap habis, anjuk, apa pasal? Kau punya pasal? Masuklah situ, ke imam-imam. Ya, betul-betul semua berlaku dalam hukum. Ya, sebab itu kita sentiasa kena waspada dan sentiasa memperbaharui.
Yang antri betul kan? Betul kan? Yuk, sama-sama betul balik. Ada tak betul? Bermuzakarah, bicara. Saya salah kan? Nak cari yang betul yang baik bukan senang kan? Ya, cari. Sebuah benda ni kena diberbincangkan, diselesaikan sama-sama, step by step. Itu nama orang merangkak-rangkak. Ya, orang merangkak, belajar merangkak macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan belajar merangkak tak dulu? Terus lari ke merangkak dulu? Siapa yang terus bangun terus lari? Anak kambing ke? Nama manusia mesti merangkak. Merangkak. Jatuh tak? Jatuh tuk. Gendol sudah. Maknya merangkak bagi titik. Sudah tak sudah kita ingat? Merangkak dulu nak jadi macam ni. Jangan lagi sombong. Siapa yang terus lari? Jawab. Merangkak dulu. Step by step, step by step. Itu dia. Dalam i'anah talibin sana, ni di bawah sekali ni, i'anah nama kitab, i'anah talibin. Maka kalaulah mereka yang kurangkan bilangan 40 itu kembali selepas sebentar pada hurufnya, bagi tandas waktu terus masuk balik, pas uduk masuk balik, maka bolehlah khutbah itu diteruskan dengan meminta di atas apa yang telah lalu itu, yaitu mulai pada bahagian yang mereka dengan suatu bilangan mereka itu mencukupi 40. Tengok tak jadi susah tu betul. Ini 66-40 orang beri tandas. Ya, orang beri tandas mana-mana kurang lah ni. Ya, dia pun bila selesai, dia pun untuk masuk balik. Maka khutbah khatib tengah baca ni kena ulang balik daripada waktu yang orang tak ada. Boleh. Sebutkan. Susah tak susah? Ini kalau berlaku lah 66-40, jangan sampai lah sama 66-40 lah. Itu. Ya. Benar khutbah kena ulang balik. Ya. Dan terjadi itu mulai pada bahagian yang mereka dengan sewaktu bilangan mereka itu mencukupi 40 tadi. Sebab yang mereka dengar waktu bilangan kurang waktu itu tidak diambil kira. Nampak tu? Ni Jumaat itu. Tapi jaranglah. Janganlah sampai 66-40 kan. Ya, tak adalah di sini insya-Allah. Tapi tempat-tempat lain tuan-tuan, saya pernah sembahyang di Istin, dalam Istin menebang hutan dulu. Sama saya umur 18 tahun, sejak je jalan-jalan itu Bang Ipoh tebang hutan. Ya, kawasan itu nak dibuatnya Istin. Ya, di Ulu Bernam. Jadi orang Islam yang ramai-ramai itu dia tu tak sembahyang Jumaat tuan. Ya, saya sebulan 4 kali itu 2 kali saya tak sembahyang Jumaat. Itu gaya orang tu. Malam ketiga saya pun tak nak pergi kerja. Saya pergi tarik tempat surau. Ada suraunya ada. Itu India saja yang ramai kat estate tu. Yang Melayu-Melayu tu ramai, ratus orang untuk tebang hutan, ambil upah, tak pergi sembahyang Jumaat kan. Jadi saya pun pergi masjid tu, tunggu punya tunggu dekat pukul 2 tak ada orang datang, hanya 14 orang. Semuanya dah jadi Hindu lagi, tak sembahyang Jumaat, orang Melayu. Saya rasa Masya Allah, lah minggu depan saya balik malah tak nak ikut orang kecil. Tak sembahyang Jumaat kan. Apa salahnya banyak Jumaat lah. Ini Jumaat kita sepatu hari kita balik atau tidak cuti sembahyang Jumaat. Habis yang Hindu ke yang Islam Muslim pun Melayu sambung. Ini saya rasa tak sembahyang Jumaat sambung macam juga. Usul tak usul patut tak berkat kan. Rezeki tak berkat kan. Rezeki tidak barokah. Sama juga. Di Kuangan ada 3 orang driver lori.
Tak jumpa Jumaat kan. Sekarang dah tua. Dia tua saya tanya, kenapa macam ni? Kerja tak letak pula rezeki. Tanya lah dia cakap, sembilan Jumaat tu, sembilan Jumaat atas lori tu kan. Ya, Wala-wali duit dia nak duit. Tuanya tuan, Masya Allah, kesian dia tu. Tak barokah Pak. Ya, saya rasa saya terjauh dan saya mencari tuan benda-benda macam saya tengok. Inilah rupanya punca-puncanya tadi tuan, mengabaikan perintah Allah. Konon dia lebih berkuasa, dia berusaha, aku dapat lebih banyak. Kononnya sampai tua tuan. Lalas ada seorang pergilah masjid, ya, dululah iktikaf dah tua-tua. Apa dia cakap? Saya kerja mula kerja sampai saya penjara besar, saya berdiri bekerja je, tak pernah pergi masjid. Betul. Saya jawab senang je. Dah 2 kali saya panggil dia tu, apa dia kata? Air muda pun tidur diri itulah. Muda tidur diri. Dia kata kau tidur je lah, tidur balik lah, kau tak diri. Ini juga lah, bawa juga lori, aksiden mati juga. Saya yang mandikan, dia belah ni barang yang kosong, semua jadi kapas sampai dalam dia diambil. Sian tuan-tuan, dalam miskin dia jadi ini kosong dalam. Orang ambil kepentingan benda-benda dalam ni kan, organ-organ dalam. Orang mati aksiden kan baik ni tak ada. Tambah lagi. Ini sebab kita sama-sama dengan bekerja juga, tapi sebagai Jumaat jangan sampai diambil. Ya, pastikan di mana sajalah kita mantarokan salah sahih ma'adin, ya, kutibalahul munafiqun, Allah cap hatinya supaya orang munafik. Kalau 3 Jumaat tak pergi, pom munafik juga. Munafik ni ibadah tak diterima tuan, Islam dia pun Allah tak terima. Apalagi dia ada saksi, mesti nak nikahkan anak. Mana? Lagi taubat dah kan? Memang lah taubat bangun tu dia. Lepas tu hasilnya mula tu je. Habis. Baca sikit lagi. Ya. Kalau tidak, maksudnya kalau tidak diulang balik bacanya, maka wajib dimulai semula khutbah itu. Mana pak tu? Imam kena tahu. Oi, seorang lagi. Kata dia, oi tinggal 38, 39 je. Imam terus saja. Maka imam tu kena belajar. Kalau tidak, kena ulang balik dia punya khutbahnya. Baru sampai batu. Sambung ulang balik khutbah itu. Semua orang kena tahu. Bila separuh yang tahu, oi, aku ke imam ini dan ulang balik. Aku dah nak cepat ulang balik asrama. Orang tak tahu imam tu ada suku dari keluar, tak cukup orang ulang balik. Itu saja seperti ini. Ya. Seperti juga hukumnya bila bilangan mereka menjadi kurang daripada 40 orang antara khutbah dan sebagai imam tadi, kerana tidak ada mualat, tidak ada kesinambungan antara khutbah dan solatnya. Bermakna terputus khutbahnya kerana kekurangan orang 40 tadi. Kerana tak ada mualat, itu dia punya masalahnya dalam kedua-duanya, iaitu khutbah dan sembahyang tadi. Ya. Jadi kurang bilangan dalam masa khutbah dan kurang dalam masa antara khutbah dan sembahyang. Ditetapkan para ulama masa senggang yang lama itu adalah masa yang lurus dilakukan sembahyang 2 rakaat yang seringan dengannya. Selama mana imam makmum yang keluar dari keadaan, selama lebih kurang sembahyang 2 rakaat sembahyang yang ringan. Berbeda tu kan? Lebih kurang 5 minit pun, 7 minit ke 3 minit je lah.
Ini sampai 10 minit. Balak yang keluar ke batu. Jadi lama sikit tanda. Sampai 10 minit. Maka kedulang kan. Ini tuan ya. Ini permasalahan dalam masyarakat tuan. Jangan kata sini tak ada. Memang betul di kampung sini ada di Indonesia ni sebelah kuang sini ramai orang tak masalah. Kerana kita besok duduk jadi ahli macam tu di satu tempat, berlaku jadi macam jangan kata tak ada. Sebab benda ni jarang-jarang berlaku. Kalau berlaku tentang bukan kita kan. Ya, tentang bukan dan menyelesaikan masalah. Ya. Habis. Faraon cawangan sikit gitu ya. Sesiapa yang mempunyai 2 tempat tinggal dalam 2 daerah, balat itu daerah ya, maka yang diambil kira ialah tempat yang beliau banyak menetap di dalamnya. Ini orang pilih 2 ya. Satu kampung obat, satu baru 17. Banyak mana menetapnya? Ya tak? Daerah mana kita lama dulu? Fikirlah. Pokok adalah pilih 2 kan. Ya. Pula salah pilih 2. Sebelum berdua. Takut no. Ya. Nabi bin Ipan. Ya. Kelas. Tak sibuk pun tidak kisah dah. Habis. Ini sebab contoh tuan. Kalau benda macam ni, di mana dia menetap lama? Lebih lama. Begitu. Ya. Maka di situlah dia. Kemudian kalau kedua-dua tempat itu sama-sama lama menetap, hendaklah diambil kira tempat yang ada ahlinya dan hartanya di tempat itu. Banyak mana artinya? Belah sana. Wajiban di sana. Ini kata Nabi. Kalau berlaku jadi lasin ya. Kita tahu. Betul kan? Maka di tempat itu ia dikirakan termasuk dalam ahli Jumaat yang 40 orang yang mengesahkan, yang disahkan Jumaat di tempat itu. Itulah. Satu yang lama kampung Fir, yang satu kampung Obak. Dan baru mantap di sini. Di sinilah itulah. Kalau ada konflik macam itu, ini macam lah pokok ada belakang kan, kita tahu. Kalau lah di suatu tempat itu ada ahlinya dan di satu tempat yang lain itu ada hartanya, maka yang diambil kira ialah ahlinya. Ahli itu isteri itu kan. Di sini istrinya. Ya, di kampung Obak sana tu kemudian banyak kat sana, tapi hartanya banyak sana, tapi ikut kepada istrinya yang berus itu tempat itu dia. Mana berat mana kita nak sembahyang itu, ya. Ini pilihan dia. Dan bila kedua-dua tempat itu sama dalam semuanya, yakni sama-sama ada ahli dan sama harta dalam kedua tempat itu, maka diambil kira pada tempat yang ia berada di dalamnya pada waktu dirikan Jumaat itu, yakni ia dikira di dalam bilangan 40 di tempat yang dia berada. Di mana waktu itu? Di kampus dia. Di kampus dia. Kalau sama-sama banyak, itu menyelesaikan masalah. Fikah itu tak akan selesai selalu dunia tak kiamat. Ada je. Kemajuan kembang di mana nak jumpa? Belum bertempur juga. Ya, pergi musafir. Di Felda. Felda pancing. Tasik Kenyir. Orang tak ramai. Macam mana? Ramai orang tapi tak pergi sekalian. Mana betul? Ada. Bulu tu pelik. Duduk bulu tu pelik. Macam mana? Ada orang, ada orang. Ada orang bulu tu pelik. Belum pernah sampai ada pelik. Kampung Batak. Kampung pagi. Kampung petang. Ada. Saya dah sampai kampung pagi. Penduduknya 60 orang je, 60 biji rumah. Kawasan cantik, hebat, tapi rumah 500. Cantik, memang udara cantik.
kampung pagi ni. Ya, kami datang situ buat rombongan. Ya, ini jauh sekolah. Oh, sambutan. Murid tak ramai, yang ramai orang kampung yang tu. Mana ada pelawat daripada kementerian datang bersama orang kampung? Ada saya. Orang tak boleh lari mana? Nanti pakai bot. Sambutlah. Oh, peduli. Oh, sojo. Dia orang kampung. Muridnya 60 orang je. Satu orang. Oh, keluarga dia orang. Peduli semua-semua. Di kampung pagi. Sampai Hulu Tenggeling, kampung Bantai. Sebelahnya kampung Gilang. Tak ada saya tak faham. Kampung Bantai tuan. Di situ ada istana Sultan Pahang. Otak Bukit. Dia di sana hitam dia. Dia turun di situ seminggu. Seminggu dah semua kali hati semua turun. Berlanduk usia habis semua turun lah. Itu maka sedap-sedap terus pergilah dia tu. Macam mana sembahyang Jumaat di sana? Dia nak cerita sembahyang Jumaat je tu. Kita dah cerita lah. Bincang-bincang orang kampung dia, sembahyang Jumaat kadang-kadang cukup, kadang-kadang tidak tuan. Tak ramai cukup macam itu baru guna ilmu. Kita yang datang ni kalau tak tahu, Nabi bertua yang sesat doang betul. Dan Jumaat tak cukup macam dia nampak dulu orang yang keluar pergi makan hutan dah tak balik, tak cukup kalau selai Jumaat. Jangan kata kamu siap malah pada kaki dia panggil petik dia datang murah. Jadi di sana besok dapat pesan orang satu macam dapat pesan orang satu orang ke-16 berpesankan orang kampung Bantai. Main telefon, pinang-pinang pakai telefon. Terus datang, terus nikah, terus selesai. Yang si pengiring ni saya tahu dah tempatnya tu. Saya tak cakap dengan pengiring yang nak pergi ni. Saya tak dia lah. Pergilah dia 9 jam telefon. Dia bukan daripada berani kuala tahan. Dia tutup daripada berani jangkut. Dua telefon Bol panjang. Balik sampai rumah seminggu tak tengok-tengok ini orang. Balik kata dia ngantuk nanti sampai orang kampung Bantai. Balik ke rumah seminggu. Maknuk menantu wali kamu. Ayo ke mana? Allah SWT. Kalau aku tahu aku tak nak. Imam telefon juga. Di situ mana macam mana tu nak sembahyang Jumaat? Tu nak cerita. Jangan kata ni tak boleh pakai kan. Ada masih tempat yang di pulau-pulau sembahyang Jumaat macam mana? Orang tak cukup. Pulau apa? Pulau Dayang Bunting. Langkawi. Pergi je tuan-tuan, pergi bukan dari Jumaat, turun dari Jumaat. Mana nak sembahyang? Bos tu. Ya. Dia pergi kan dia tanya juga macam sini kadang sembahyang begini, kadang pakai di mana. Dia tak tahu. Lah kampung pulau Pasir Hitam. Ya. Tak pandai kok dia tak sembahyang Jumaat. Habis selama-lama kami di sini tak pernah sembahyang Jumaat. Langkawi kita. Pada ramai. Itu macam mana? Siapa nak lagu? Siapa nak beli? Mesti ada. Suruh ada. Tapi masing-masing cari duit. Bawa pun satu baru ni dah sembahyang kat cukup bodoh. Itu bukan. Betul? Itu pasal Langkawi.
Sama kita senang kan? Ya, kalau di pulau-pulau, ya, pulau kambing, pulau rusun, ya, sini kita tak ada pulau ketam dah, pulau orang dah. Selangor pulau ketam yang ada, tidak? Kan? Mana ada lagi? Pulau ketam, di Perak, pulau Bangku, Bangku hebat. Oh, ya. Pulau Ketam ramai Cina, Arab ramai. Pergi situ, pakai kan? Di sekolah, dapat sekolah saya, sekolah Cina, tengok surah ni macam orang Islam. Allahu Akbar. Adu dia dengan dia. Mu'alam jadi jemaah Cina. Dakwahnya tak tahan di situ. Yang Melayu ni dakwah paksa bersitu anda dari jauh tujuan itu berusia juga perlu dibayarkan depan Pulau Ketam waktu itulah saya kemarin hubungan jawatan pelajaran satu pun khas bawa siapa sembilan Jumat dia ada tinggal kadang Jumat kadang tinggal tak seorang macam mana yang si mu'alam tahulah mu'alam. Yang tak mu'alam pun dia dalam alam. Untuk kita yang Islam macam mana nak menerapkan? Ya, sebab kita kena kembang undang kita, arah-arah itu macam mana kita nak berdakwah. Dakwah tu wajib punya tentang setiap orang wajib dakwah, setiap orang wajib berdakwah. Sekurang-kurang kepada diri biasa. Tuan wajib berdakwah kepada diri kita sendiri. Sebab kita sudah Muslim, wajib berdakwah kepada diri kita sendiri. Lawan hawa nafsu. Kadang kalah juga. Jangan berdakwah pada orang. Pertama, dakwah pada diri sendiri. Baru dakwah pada orang kanan kiri. Kalau suami pada isteri, anak-anak kiri. Besok Allah akan tanya apa yang membuat kata dia dakwah ni penting, wajib juga ya. Fardu ain kita berdakwah kurang-kurang step pertama pada diri sendiri dan juga isteri, keluarga, jiran tetangga, barulah masyarakat keliling, kampung dan sebagainya. Kalau tak ada macam tu, Islam tidak akan berkembang. Tengok sekarang tuan-tuan, padrinya pun disebut haji dah sekarang di Petaling Jaya. Tuan haji ni jadi padri. Dia nak masukkan perkataan Allah dalam Bible yang ditulis dengan bahasa Melayu. Dulu mana ada Bible tulis Melayu, sekarang sudah dia ada ditulis Melayu. Sebab peminat Melayu ni dah ramai masuk Kristian. Kita di kampung sendiri sedang tapi kita sedar kan yang anak kita, cucu kita tu keluar tahu-tahu ada pakai kalung salib kat sini. Ini berlaku pada 17 suku Puang, baru budak darjah 6 tuan. Tak perempuan. Murid saya dulu waktu saya mengajar, dulu itu dia sudah diberikan tu kerana hadiah dari seorang Cina di Lestor. Dulu dah Hong Kong. Di Hong Kong dulu. Dan dia bagi hadiah tu, disimpan dalam rumah dia, nenek dia pun dapat pesan. Apa yang saya pakai ni? Ditakdirkan di waktu dia pakai, kan pun aksiden di tengah jalan, orang ambil, dia pakai salib kompong. Mesti dibawa ke gereja. Kita tak boleh nak lawan lagi sebab dia ada bukti. Ada pakai kalung salib. Bahaya dan bahaya lagi. Itu dakwah awal. Nah, sekarang dah minta supaya God ataupun Tuhan Allah, Tuhan yang ada dalam Bible Melayu itu tulisan tadi nak tukar kepada Allah. Tuan-tuan setuju tak setuju? Ini baik tak baik tuan?
sekarang ni jangan salahkan orang sana. Salahkan diri masing-masing, dakwahnya kepada diri, anak, keluarga tak ada. Asal nanti dia Melayu, nak nyemat, jangan. Sembahyang tidak buat tak tahu, balik malam pun biarlah. Pukul 3 subuh balik pukul 3. Pukul 3 main naik motor depan rumah saya, budak-budak umur belasan tahun. Anak siapa? Pukul 3 subuh kan, malam minggu duduk ataupun depan. Saya bawa kat ni sendiri, kamu lari. Sudah. Pukul 12.30 kurang dari situ tu. Tinggi untuk sebetina kecil dengan gaya ni, muda lagi budak-budak. Gelisir dengan budak muda jantan. Saya keluar dari mana ni? Laki mana? Kampung Bapak. Perempuan ni kat mana? Dekat Paya Jeras. Indonesia. Jom. Pergi balik. Kita saya tangkap sekarang. Tunggu lagi. Balik kita ke mana? Tuan. Ini gara-gara perlakuan bebas yang ditunjukkan oleh bapak-bapak yang muda-muda, yang dewasa-dewasa, maka diikuti oleh mereka dan jangan salahkan mereka budak tak tahu lagi. Gaya kita sendiri tuan, pukul subuh kedai makan. Macam mana tak diikuti budak-budak muda macam tu? Kita nak tekan bukan hak kita. Lantak bukan anak aku. Kita kata tak. Pada perangai kita ni tuan, yang dicontohi oleh mereka. Perangai yang tua-tua ni. Contohnya siapa lagi? Perangai yang tua. Tak menarik mereka, minat mereka kini tak biasa, tak paksa dan sebagainya. Wah, dia paksa kan? Bawa. Ya taklah, dia besok pandai lah dia. Ini. Pandai lah dia, pandai lah dia tu. Anak-anak bujang balik umur 1. Betul, ini ke kerja anak Melayu orang Islam. Saya pun dulu bujang juga. Dulu tak lain, tak orang zaman dulu. Tengok, jawab juga. Ya tak? Tapi tengok akhir dia macam mana. Kan? Kejap lagi kahwin lah. Dah kahwin tengok apa jadi keluarganya. Ya. Kalau kita ikut cerita tadi, kita perhatikan Allah. Ya. Kalau dah beranak, pandai beranak. Bang Noman pun untuk telinga anak tak pandai. Buat anak pandai. Belajar dengan siapa? Ayah. Ayah kahwin dia, kahwin. Ya. Ayah tak dibangkan anak, dia pun tak bang sebab dia tak tahu. Dia semua dah saya rasa tuan, saya kita nanti dia orang memang kompong. Nak jadi apa anak-anak orang menjadi seperti itu? Dah jadi macam tuan lah. Yang bakal mendoakan kita orang ni. Itu sama-sama kita aja. Jadi cukuplah tadi. Sampai sini kita sambung esok. Ya, sembahyang Jumaat tidak menjadi dengan bilangan yang kurang daripada 40. Khilaf boleh bagi Imam Abi Hanifah. Kalau sambung ke depan. Ini penting katanya. Minggu depan penting tuan. Setelah ini kadang-kadang kita bertemu dengan suasana yang kurang 40 orang ini, kita nak buat macam mana. Ini penting ya. Minggu depan baca ke depan, Syafi'i kata macam mana, Hanafi kata macam mana. Kita dapat penjelasan. Sebab kalau tak macam ni, tidak berkembang nanti pada fikiran kita, tak tahu. Kita pun justru bila bertemu dengan masalah tersebut, kita sendiri pun tak boleh nak menyelesaikan. Kalau kita baca macam ni, ini yang dalam kitab dulu saya belajar kampung sikit, buka kitab yang tengok dia dulu lah. Sebab itu tengah ada kitab bagi bukti, satu kuat kita punya hujah kita. Macam tu kita belajar tadi, kita pegang. Kalau dah kepahan, refer kemari untuk pada kitab itu.
panduannya ada. Kalau ada orang-orang yang lebih bijak waktu itu di masyarakat kita, alhamdulillah. Kalau tak ada, tolong dalam sesat menyesatkan orang lain. Penting juga dalam kehidupan kita, bukan hari-hari pakai, tapi sekali-sekali bila kena. Tengok macam yang ada sekarang. Minta Bible, tuliskan Allah dalam kitab Bible itu, bukan Tuhan, bukan God. Tengok. Siapa nak mempertahankan hujah permintaan tersebut kalau tak orang yang bijak, ada kuasa? Kita angguk je, hancurlah tuan. Anak cucu kita besok buka Bible, Allah ada lah sini, tak habis. Sekarang mereka memang tak pengaruhi sekarang. Bayarin Kijingan tuan, Bayarin Kijingan waktu dia betul Menteri Sabah lah. Waktu tu yang jadi mufti Sabah ialah Allahyarham Haji Said. Allahyarham Haji Said, ya, dia jadi mufti Sabah sana. Dia bukan kerana gaji, dia nak berdakwah. Alhamdulillah separuh Sabah masuk Islam, 50-20. Ya, bila Bayarin Kijingan masuk, ditendang Haji Said, dia balik ke Semenanjung balik. Sekarang ni 70-30 Islam di Sabah, 70 Kristian, Islam tinggal 30 balik. Ni di Sabah kan? Terus mana? Kita renung tak? Haji Said dipecat, semua balik ke Semenanjung. Kita di Malaysia, di Semenanjung macam sekarang dah minta pula Bible ditulis dalam bahasa Melayu dan masukkan perkataan Allah masuk dalam kitab tersebut. Apa kita punya respon dalam masalah tersebut? Kita kan diam, tak ada orang atas. Ya, sebab kita renung, ya, dalam masalah ini bersama-sama kita berjuangkan bagi memenuhi cita rasa kita dan kita, insyaAllah. Soalan-soalan kita dan juga generasi akan datang, insyaAllah. Amin. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala wa sallim ala wa bisna wa zul wa arsina min al-bala wal waba wal fahsya wa min syururi al-a'da wa syayatin wa nasir al-amara wa bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala alihi wa sahbihi.